Saya ambil pada malam ini satu hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW. Nabi sebutkan kepada kita hadis ini berkaitan dengan golongan yang bankrupt, golongan yang muflis ketika mana dia berada di akhirat. Orang yang bankrupt ataupun orang muflis di akhirat ni siapakah golongan tersebut? Maka Nabi sebutkan dalam hadis ni kepada kita supaya kita beringat dan kita sentiasa jaga-jaga jangan kita termasuk daripada golongan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم رزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. يا فتاه يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين وجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ورب إبراهيم ورب محمد صلى الله عليه وسلم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على خير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Yang dirahmati Tuan Nadir Masjid Al-Falah, Tuan Imam, Tuan Bilal, Ahli Jawatankuasa Masjid Al-Falah, tuan-tuan guru, para asatizah, Datuk Datin, tuan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertama dan selama-lama marilah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Yang tentu dan pastinya kita tak mampu nak kira nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat kita boleh hidup lagi di atas muka bumi Allah. Nikmat kita merasai iman, nikmat Islam, nikmat kesihatan, nikmat kita boleh lihat, kita boleh mendengar, nikmat kita boleh hadir rumah Allah, nikmat kita boleh duduk dalam majlis ilmu, dan segala nikmat yang kita tentu dan pasti yang tak mampu nak kira. Betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang pentingnya tuan-puan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan segala nikmat tersebut dengan tujuan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita yang sementara ni. Kita gunakan untuk jadikan ia sebagai bekalan kebajikan kita untuk kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita yakin dan kita tahu sebagaimana Allah Taala sebut dalam Al-Quran, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kamu akan disoal daripada nikmat yang diberikan. Nikmat mata yang kita lihat, nikmat mata yang Allah bagi kita pada hari ini melihat. Suatu masa nanti Allah akan tanya kepada kamu, apa kamu buat dengan mata yang aku berikan kepada kamu melihat? Telinga yang aku berikan kamu dengar apa? Lidah yang aku berikan untuk kamu bercakap apa dia?
dan segala nikmat-nikmat yang lain semua akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat, setiap nafas yang kita lalui dalam kehidupan ini semua tercatat, semua ditulis daripada apa yang kita kerjakan di atas dunia. Semuanya akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah taala, mungkin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada kalangan kita yang tak berapa sihat pun, sakit, tapi datang juga rumah Allah sebab dia ingat bahawa dunia ni sekejap sahaja. Dia ingat bahawa dunia ni sementara sahaja, tempat singgah sahaja. Maka dia hadir kerana dia tahu ganjaran besar orang yang memakmur rumah Allah, ganjaran besar orang yang hadir dalam majlis ilmu, ganjaran besar orang yang sentiasa memakmurkan rumah Allah. Ada orang yang mungkin dia bukan sihat sangat, tapi dia usaha juga baca Quran. Sebab apa dia baca Quran? Dia sentiasa hidup dia dengan baca Quran. Sebab dia ingat Quran itulah yang akan menjadi hujah ketika mana kamu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kadang-kadang rasa malah, lawan juga nafsu. Kenapa lawan nafsu sangat? Sebab kita nak supaya lidah yang Allah berikan kepada kita boleh menyebut kalam yang mulia, dan itulah yang akan menjadi syafaat kita ketika mana kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah kita syukur pada Allah bila mana Allah memilih kita, bila mana kita boleh buat kebaikan, bila mana kita boleh berada dalam rumah Allah. Kerana tak semua manusia yang Allah Ta'ala pilih boleh berada pada keadaan yang baik. Tak semua manusia yang Allah Ta'ala berikan kekuatan untuk dia buat ibadah kepada Allah. Tak semua manusia yang mana dia ada rasa dalam hidup dia nak sentiasa amal ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syukurlah pada Allah, mudah-mudahan Allah Taala menambahkan nikmat kepada kita sebagaimana kata Allah dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Bila kamu syukur kepadaku, nescaya aku akan tambahkan nikmat kepada kamu. Dan kalau kamu kufur daripada nikmat yang aku berikan kepada kamu, kamu gunakan dengan perkara yang tak sepatutnya, maka ingatlah sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Jadi inilah perkara yang mana kita sentiasa ingat dengan firman Allah, dengan ayat Allah memberikan peringatan kepada kita untuk kita sentiasa menggunakan setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala dengan tujuan yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kalangan orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada malam ni kita ambil ruang sekejap antara maghrib dengan Isya untuk kita mendengar sedikit sebanyak peringatan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi pedoman kepada kita. Mudah-mudahan memberikan peringatan dalam kehidupan kita yang mungkin kadang-kadang kita leka dan kita lalai dalam hidup. Mudah-mudahan dengan apa yang kita dengar hadis Nabi dan ayat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sentiasa berada di atas jalan kebaikan, insya-Allah. Saya ambil pada malam ni satu hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebutkan kepada kita hadis ini berkaitan dengan golongan yang bankrupt, golongan yang muflis ketika mana dia berada di akhirat. Orang yang bankrupt ataupun orang muflis di akhirat ni, siapakah golongan tersebut? Maka Nabi sebutkan dalam hadis ni kepada kita supaya kita beringat dan kita sentiasa jaga-jaga, jangan kita termasuk daripada golongan tersebut. Jangan kamu termasuk daripada golongan yang mana disebut orang bankrupt ataupun muflis. Kita baca daripada hadis ini terlebih dahulu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, atadruna manil muflisu? Qalu, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Faqala, innal muflisa min ummati man ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanati wa hadha min hasanati fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda alayhi ma ukhid qabla an yuqda ma alayhi ukhidha min khatayahum faturihat alayhi thumma turiha fin nar. Rawahu Muslim.
Hadis yang sangat penting kepada kita untuk kita jadikan pengajaran dan kita jadikan ia sebagai panduan supaya kita tidak termasuk dalam kalangan yang disebut oleh Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu? Abu Hurairah sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis Nabi. Walaupun dia tidaklah lama dengan Nabi, tetapi Masya Allah, Tabarakallah, dia sentiasa dekat dengan Nabi SAW, bersobah dan sentiasa berdamping dengan Nabi. Maka sebab itu dia termasuk dalam kalangan sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Maka hadis ini termasuk daripada riwayat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Apa dia sebut? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah SAW bersabda, apa dia? Qala atadruna manil muflisu. Rasulullah tanya kepada sahabat ketika mana satu ketika, Rasulullah tanya, atadruna manil muflisu, kamu tahu ke tidak? Kamu tahu ke tidak siapakah golongan yang muflis? Kamu tahu ke tidak siapakah golongan yang bankrupt? Maka pada ketika tersebut sahabat jawab, qalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Maka kata sahabat jawab apa dia kepada Nabi bila mana Nabi tanya sedemikian? Sahabat bagi tahu kepada Nabi, orang muflis ni wahai Nabi ialah orang yang mana dia sebut yang la dirhama lahu wala mata', yang tidak ada dirham bagi dia dan tidak ada harta bagi dia. Maka sahabat jawab sedemikian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benar ke tidak sahabat sebut? Benar. Itulah orang muflis. Mana orang yang tidak ada harta, orang yang bankrupt, itu disebut sebagai orang yang muflis, yang tidak ada harta bagi dia. Kalau kita sebut orang sedemikian diisytihar sebagai muflis, maka tidak ada harta bagi dia. Maka dia orang yang mana dalam keadaan yang disebut sebagai muflis ataupun bankrupt. Tetapi yang disebut oleh sahabat sedemikian bukan yang dikehendaki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana yang disebut oleh sahabat itu adalah muflis yang berada di dunia. Yang disebut oleh Nabi SAW apa dia? Maka Nabi jawab, faqala, Nabi sebut kepada sahabat, innal muflisa min ummati. Sesungguhnya orang muflis dalam kalangan umatku. Siapakah golongan tersebut? Man ya'ti yaumal qiyamah. Yang mana orang tersebut dia datang pada hari kiamat bi salatin wa zakatin wa siyamin. Nabi sebut orang tersebut bila dia datang di hari akhirat nanti, pada hari kiamat nanti, dia bawa pahala amalan kebaikan dia, dia solat, dia lakukan zakat, dia laksanakan ibadah puasa, dia lakukan amal-amal soleh. Tetapi kenapa orang sedemikian boleh jadi muflis? Kenapa orang yang mana bawa amalan sedemikian boleh jadi muflis? Maka Nabi sebut, man ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadha. Nabi sebut, orang yang mana ketika mana di akhirat dia bawa bekalan pahala sedemikian, tetapi dia akan jadi muflis di akhirat kerana apa dia? Wa ya'ti wa qad syatama hadha. Nabi sebut ketika mana dia di dunia terdahulu, dia melakukan perbuatan ataupun perkara yang akan menyebabkan kerugian dalam hidup. Apa dia perbuatan tersebut? Nabi sebut antara sifatnya ataupun perbuatan yang boleh menyebabkan seseorang tersebut jadi muflis, wa qad syatama hadha. Seseorang yang suka mencaci maki orang lain. Dia suka hina orang lain, suka mengata orang lain, suka merendahkan orang lain. Orang yang ada sifat sedemikian, yang suka merendahkan, mencaci maki orang lain, maka orang tersebut akan termasuk dalam kalangan orang yang muflis di akhirat. Jadi sebab itu kita jangan mudah-mudah dalam soal lidah yang Allah berikan kepada kita bercakap ni. Maka jangan kita ambil mudah. Pastikan lidah ataupun perkara yang kita keluarkan, perkataan yang kita keluarkan daripada lidah kita adalah perkataan yang boleh bawa kebekalan, kebajikan kepada kita. Perkataan yang memberikan ganjaran pahala di sisi Allah, bukan menyebabkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hari ni kita lihat perkara yang sangat sedih. Orang yang suka caci maki orang ni, Allahu akbar. Ramai. Kadang-kadang tak rasa bersalah pun. Bahkan bagi dia suka sangat bila hina, mencaci maki orang lain, merendahkan orang lain, dan orang sedemikian suka sangat mencari keaiban manusia supaya dia boleh menghina, menjatuhkan seseorang tersebut.
Inilah sifat orang yang mana akan termasuk dalam kalangan yang disebut oleh Nabi akan muflis di akhirat. Sebab itu ada zaman Nabi SAW si fulan, yang mana dia disebut oleh sahabat orang yang banyak ibadah. Tapi bila mana dia meninggal, Nabi sebut dia akan finnar, masuk dalam neraka. Kenapa? Sebab dia tak jaga lidah dia dengan jiran dia, dengan orang sahabat dia, orang yang terdekat dengan dia. Dia tak jaga lidah dia, yang menyebabkan orang sekeliling dia terasa hati dengan apa yang disebut. Kerana lidahnya tersebut tidak jaga dengan baik, bahkan mengeluarkan kata-kata yang kesat. Jangan sekali-kali kita keluarkan perkataan yang menghina manusia. Kerana ketika mana kamu menghina manusia, mencaci maki manusia tersebut, kamu akan dihadapkan dengan apa yang kamu sebut di akhirat nanti. Perkataan yang kamu keluarkan menghina manusia tersebut akan menyebabkan kamu kerugian yang besar di akhirat nanti. Maka sebab itulah jagalah lidah kita. Sebab itu Nabi sebut apa dia? Nabi sebut orang beriman ni, man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Orang yang beriman sifat dia, kata Nabi SAW, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, nescaya dia akan mengeluarkan kata-kata yang baik, ataupun kalaulah tidak ada perkataan tersebut yang baik, maka dia akan ambil sikap berdiam diri. Jadi inilah sifat orang beriman pada Allah, dia sentiasa menjaga lidah dia. Sebab itulah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, satu ketika Sayyidatina Aisyah, ketika mana dia sebut kepada Nabi SAW dalam satu hadis yang lain, Sayyidatina Aisyah sebut kepada Nabi SAW, dia sebut kepada ada isteri Nabi yang lain, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tak ada silap, Safiyah nama dia. Maka dia sebut apa dia? Dia kata Safiyah ni isteri Nabi yang seorang lagi ni sekian-sekian. Dia sebut, kata para ulama, dia sebut yang dimaksudkan oleh Aisyah tersebut makna rendah ataupun pendek. Apa kata Nabi SAW? Nabi tegur kepada Sayyidatina Aisyah, perkataan yang kamu keluar merendahkan manusia tersebut, andainya kalaulah dimasukkan perkataan tersebut di dalam lautan, nescaya lautan tersebut akan menjadi busuk. Maka sampai begitu sekali dengan perkataan yang merendahkan manusia akan menyebabkan lautan yang terbentang luas boleh menjadi busuk dengan perkataan tersebut. Itu bagus sedikit, tak masuk merendahkan kita sebut. Kalaulah sampai menghina, mencaci maki sehingga kan kita sebut menghilangkan mur'ah manusia, maka orang tersebut akan dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah disebut antara orang yang mana akan jadi muflis adalah lidahnya sentiasa mencaci maki orang lain. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, itu yang pertama disebutkan. Dan kedua disebut antara orang yang akan jadi muflis di akhirat, wa qadhafa hadha. Siapakah yang disebut wa qadhafa hadha? Iaitu mereka yang menuduh orang lain. Dia buat dia suka menuduh, tuduh orang sekian buat perkara tersebut tanpa ada bukti. Tujuannya apa dia? Supaya boleh menjatuhkan orang sedemikian. Dia tuduh supaya manusia memandang serong kepada orang tersebut. Ini berlaku. Banyak sangat kadang-kadang orang yang biasa bila mana ada perkara sedemikian, biasanya ada hasad, ada dengki dalam diri. Tak rasa puas hati dengan seseorang sedemikian, maka dia menuduh dengan perkara yang boleh menjatuhkan manusia. Jadi tuduhan tersebut sangat bahaya. Fitnah tersebut sangat bahaya. Kalaulah kamu memberikan fitnah tersebut pada manusia yang menyebabkan hilangnya mur'ah dia, maka pada ketika tersebut tuduhan kamu tersebut akan dipersoalkan oleh Allah Ta'ala di akhirat, dan kamu akan berada dalam kalangan orang muflis di akhirat nanti. Inilah golongan kedua disebut oleh Nabi SAW. Dan golongan ketiga Nabi sebut orang yang boleh jadi muflis juga ialah siapa dia? Wa akala malahad. Siapakah orang tersebut? Iaitu mereka yang memakan harta orang lain. Ambil hak orang lain, makan harta orang lain. Maka orang yang mengambil hak tersebut, yang mengambil daripada hak orang lain, maka mereka ini akan termasuk dalam kalangan sedemikian. Jadi sebab itulah jagalah harta yang kita miliki tersebut, pastikan dia adalah daripada yang halal, daripada hak kita. Jangan sekali-kali kita mengambil hak manusia. Jangan sekali-kali kita mengambil hak orang lain. Kerana setiap daripada apa yang kamu ambil tersebut,
Kamu tak akan masuk syurga Allah selagi mana kamu tak balas, kamu tak minta halal, selagi mana kamu tak ganti daripada apa yang kamu ambil. Jadi sebab itulah jangan sekali-kali kita mengambil hak manusia. Sekalipun 10 sen pun kamu jangan ambil daripada orang lain. Itu bagus sedikit. Kalaulah banyak yang kamu ambil, lagi berat. Bagaimana azab Allah akan bagikan kepada kamu. Maka kita jagalah amanah. Kalaulah kita seorang yang diberikan amanah untuk menjaga harta dalam sesuatu harta, maka pastikan kita amanah. Jangan sekali-kali kita ada keterisan dalam soalan kita menjaga amanah tersebut. Biarlah kita bersifat jujur. Pastikan kita sentiasa menjaga daripada apa yang kita ambil. Pastikan ialah daripada hak kita, bukan daripada hak orang lain. Kerana apa dia? Kerana semuanya akan dipersoalkan oleh Allah Ta'ala. Daripada mana yang kamu ambil, daripada mana yang kamu nak, kamu terima, semuanya akan ditanya dan akan dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Ta'ala, antara Nabi sebut orang yang boleh jadi bankrupt, muflis di akhirat juga ialah siapa dia? Orang yang makan harta orang lain. Dan lebih berat lagi kalaulah mengambil harta daripada anak yatim. Sebagaimana disebut dalam hadis, 7 antara dosa besar daripada dosa-dosa besar al-kabair, maka antaranya disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah mengambil harta anak yatim. Maka janganlah kamu mengambil hak yang bukan daripada hak kamu, kerana pada ketika tersebut kamu akan menyesal di akhirat, kerana kamu akan termasuk dalam kalangan muflis di akhirat nanti. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan perkara yang mana juga biasa berlaku juga, iaitu bila mana dalam soalan bila membahagikan harta pusaka. Ini pun di antara perkara yang kadang-kadang berlaku. Dalam kalangan masyarakat kita, bila mana bagi harta pusaka, tidak adil dalam memberikan, mengambil hak orang lain, sehingga akan berpecah belah, sehingga akan bermasa muka, putus silaturahim antara adik-beradik keluarga. Maka ini perkara yang sangat-sangat bahaya. Ini antara perkara yang sangat berat keadaannya kalaulah keadaan sedemikian. Saya ada satu ketika, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya baca hadis ni. Saya sampaikan, saya sebut tentang hadis ni kepada ada satu masjid. Tiba-tiba ada seorang jemaah, dia datang, dia sebut apa dia? Dia sebut apa yang ustaz sebut tadi itu memang kena sungguh pada saya. Kenapa? Sebab dia kata keluarga dia ni bila sahaja bagi harta pusaka, seorang ni daripada 9 adik-beradik, seorang ni dia ambil hak dia seorang dia. Dia tak bagi kepada adik-beradik lain. Ngerti? Dan dia mengaku pula dia ni anak tunggal daripada 9 orang tu. Orang lain bukan. Maka dia mengambil hak orang lain. Maka ini perkara yang sangat bahaya. Bahkan 8 beradik yang lain pula habis tak puas hati. Dan habis berpecah belah antara adik-beradik. Kesannya memutuskan silaturahim, persaudaraan sesama adik-beradik. Maka ini perkara yang mana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, doanya tidak dimustajabkan oleh Allah Taala, dan selagi mana dia tidak menghubungkan silaturahim tersebut, doanya akan terhijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sekali-kali kita berlaku sedemikian. Ambillah sekadar hak yang kita dapat, jangan sekali-kali kita mengambil hak orang lain. Ini perkara yang sangat penting, kerana kalaulah kita mengambil hak manusia ataupun hak orang lain, maka kita akan termasuk dalam kalangan sedemikian. Dan lagi antara disebut oleh Nabi SAW, orang yang jadi bankrupt juga yang keempat, wasafaka dama hada. Mereka yang mana disebut apa dia? Menumpahkan darah si fulan. Sehingga akan membunuh, sehingga akan bergaduh, sehingga akan sampai bertikam. Maka orang yang sampaikan menumpahkan darah si fulan, manusia yang lain, maka itulah di antara orang yang akan ada hutang di akhirat nanti dengan manusia tersebut. Dan lagi antara disebut oleh Nabi SAW, waqabahada. Dan orang yang terakhir, yang kelima disebut oleh Nabi SAW, antaranya Nabi sebut dalam hadis ni, waqabahada, iaitu mereka yang memukul orang lain. Dia pukul orang lain, dia kata orang lain. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang melakukan sedemikian, semuanya akan termasuk dalam kalangan orang yang muflis di akhirat. Macam mana boleh dijadikan muflis? Maka Nabi sebut, fayu'ta hada min hasanati. Nabi sebut, bila mana orang sedemikian, dia bawa amal kebaikan dia ketika mana menghadap Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika mana di dunia dia melakukan perbuatan tersebut, dan semuanya kalau kita lihat 5 golongan tersebut, dia perkara yang ada kaitan dengan manusia.
ada sangkut paut dengan manusia, ada kaitan dengan manusia. Maka bila mana di akhirat nanti, maka kata Nabi SAW, fayu'ta min hasanati, min hasanati, fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatu yuqda. Maka disebutkan diberikan kepada orang yang dianiaya tersebut. Orang yang dia pernah aniaya, orang yang dia pernah caci, orang yang dia pernah hina, orang yang dia pernah pukul, orang yang pernah diambil harta orang tersebut. Maka bila mana di akhirat nanti, dia kena bagi pahala yang dia ada tersebut bagi kepada orang yang dianiaya. Dia kena bagi daripada apa pahala yang dia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, dia kena bagi kepada orang dianiaya. Dan begitulah seterusnya terhadap yang pernah dianiaya. Kalaulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ramainya yang mana dianiaya, lebih banyak hutang ataupun perkara yang dia kena balas daripada apa yang dilakukan. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah SWT, inilah yang disebut oleh Nabi SAW, ketika mana orang sedemikian dia bawa pahalanya, solat dia, ketika mana dia bawa pahala kebaikan dia, maka di akhirat nanti dia kena bagi pahala kebaikan tersebut kepada orang yang dia pernah. Itu yang menyebabkan seseorang tersebut menjadi muflis, menyebabkan seseorang tersebut akan menjadi bankrupt di akhirat. Tersebut, nak pahalanya tersebut akan diberikan kepada orang lain. Maka tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Ta'ala, apa yang kita rasa di saat mana kita bersungguh di dunia untuk mengumpulkan pahala kebaikan, di saat mana kita berpegang, di saat mana kita bersungguh melakukan ibadah kepada Allah, payah kita bukan rajin sangat nak buat ibadah, tapi kerana kita ingat di akhirat nanti akan dihitungkan, kita akan dihisap oleh Allah, dan kita meletakkan bahawasanya segala ini yang akan bantu kita. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebagaimana kita sebut tadi, ketika mana kita berada di akhirat, orang yang mana melakukan perbuatan sedemikian, maka pahala yang dilakukan tersebut akan diberikan kepada orang yang dia pernah aniaya. Rugilah orang yang mana kalau anda sedemikian di saat mana di dunia dia berpenak melakukan ibadah kepada Allah. Dia zikir kepada Allah, dia baca Quran, dia lakukan ibadah solat, dia bayar zakat, dia buat amal ibadah yang lain. Susahnya kita, penatnya kita buat ibadah, tiba-tiba di akhirat kita kena bagi pahala yang kita lakukan tersebut kepada orang lain. Maka inilah keadaan yang kita akan menyesal ketika mana keadaan sedemikian. Seumpama kita sebut orang yang mana dia bekerja, dia bersungguh-sungguh berpenat bekerja tersebut, bila sampai dapat gaji, bagi kepada orang lain. Apa yang kita rasa? Allahu Akbar. Benar tak? Kalaulah apa yang kita bagi tersebut sebagai infak ataupun sedekah, tidak ada masalah. Tapi yang kita bagi tersebut kerana kena ganti rugi daripada perbuatan kita, maka kerugian besarlah kalaulah ketika mana kita berada keadaan sedemikian, dan kita hanya bergantung pada ketika tersebutlah amal ibadah sahaja, tiba-tiba pahala amal yang kita lakukan tersebut perlu diberikan kepada manusia yang lain. Jadi sebab itulah, jangan sekali-kali kita melakukan perbuatan sedemikian. Selesaikanlah kalau ada yang kita pernah hina orang lain, kita pernah caci maki orang lain, kita pernah pukul manusia yang lain, kita pernah ambil daripada hak orang lain, maka selesaikanlah di dunia supaya kita tidak susah di akhirat. Supaya kita tidak termasuk dalam kalangan orang yang disebut oleh Nabi SAW. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, inilah yang disebut oleh Nabi SAW. Pada ketika tersebut kamu kena bagi pahala kebaikan kamu kepada orang kamu aniaya, dan begitulah seterusnya terhadap orang lain yang pernah teraniaya. Kalaulah ramai, kalaulah banyak, maka banyaklah kamu kena bagi. Ia akan diberikan pula daripada pahala kebaikan orang tadi, sehingga apabila telah habis pahalanya, sedangkan bebanan dosa penganiayaannya belum lagi dijelaskan, makna belum dapat dibayar semua, maka Nabi sebut kalaulah pahala kebaikan tersebut tak mampu untuk dibayar dengan apa yang dilakukan kepada orang yang dia pernah aniaya, maka Nabi sebut orang tersebut apa dia akan diambil daripada kesalahan orang yang dianiaya tersebut, lalu dibebankan kepada orang tersebut. Makna kita kena tanggung pula dosa yang orang yang kita pernah aniaya. Kalaulah 10 orang kita aniaya dengan pahala kebaikan yang kita bawa tak mampu kita nak bayar ganti rugi,
maka pada ketika tersebut orang yang kita pernah aniaya tersebut kita kena ambil dosa dia, pikul dosa dia. Dan pada ketika tersebut muflislah kita pada keadaan sedemikian, dan beratlah pada kita kerana pada ketika tersebut kata Nabi SAW, faturihat alaihi thumma turiha finnar, maka akan dicampurkan orang tersebut ke dalam api neraka. Allahu Akbar. Pahala kebaikan dah tidak ada, kemudian pula dosa yang mana ada pada dosa pula yang perlu dipikul, sedangkan dosa sendiri pun bertimbun bergunung, tiba-tiba kena bawa pula dosa orang lain, bawa pula bebanan daripada dosa maksiat orang lain. Maka bagaimana keadaan kita pada ketika tersebut? Maka kata Nabi SAW, kamu akan dilemparkan ke dalam api neraka. Allahu Akbar. Maka inilah golongan yang kita kena sama-sama ingat. Jangan sekali-kali kita termasuk dalam kalangan sedemikian. Kerana pada keadaan tersebut, kamu akan menyesal. Kamu akan menjadi dalam kalangan orang yang rugi. Kerana apa yang kamu lakukan di dunia, aba'an mansura. Tidak ada apa pun, bahkan dia hanya sebagai debu yang berterbangan, seolah-olah tidak ada apa yang kamu bawa di hadapan Allah. Kerana pada ketika mana kamu bawa amal tersebut tak boleh nak bantu kamu, kamu kena ganti rugi kepada apa yang kamu lakukan. Maka sebab itulah disebutkan dalam keterangan, dia sebut hendaklah kita berhati-hati, berwaspada daripada sebaran dosa dan kesalahan. Jagalah diri kita, jangan kita lakukan dosa dan kesalahan. Lebih-lebih lagi kalau soal perkara yang ada sangkut dosa tersebut dengan manusia, kerana dia lebih berat dan lebih susah untuk mendapat keampunan. Selagi mana kita tak mendapat daripada kemaafan daripada orang tersebut, selagi mana orang yang kita ambil hak dia tersebut dia tidak halalkan, selagi itulah kita tidak akan mendapat keampunan daripada apa yang kita lakukan. Maka sebab itulah pastikan kita selesai di atas dunia ni dengan manusia. Sebab itu Nabi sebut ketika mana ada seorang sahabat tanya, Nabi sebut kepada sahabat, apa dia Nabi sebut? Al-ghibah, mengumpat ni asyaddu minaz zina. Mengumpat ni dia lebih bersangatan daripada zina. Kedua-dua dosa besar. Tapi kenapa Nabi sebut al-ghibah, mengumpat ini lebih berat, lebih besar daripada berzina? Kerana Nabi nak sebut kata apa dia? Bukan kata makna zina tu rendah, tidak. Kedua-dua dosa besar. Tetapi al-ghibah, mengumpat ni, mengumpat soal orang lain, mengata kepada orang lain sedemikian walaupun perkara tersebut ialah disebut yang betul, tapi dipanggil sebagai mengumpat, itulah mengumpat. Tak? Bila mana dia sebut perkara yang betul tapi orang tak suka dengan perkataan tersebut, maka dipanggil mengumpat. Maka bila mana kamu melakukan mengumpat, maka Nabi sebut asyaddu minaz zina, lebih bersangatan daripada zina. Kerana apa yang dimaksudkan oleh Nabi daripada hadis ni, kerana dia lebih susah untuk kamu mendapat keampunan, kemaafan. Kerana apa yang disebut dengan kamu mengumpat tersebut, dia bersangkut paut dengan manusia. Maka sebab itulah jangan kita ambil mudah dalam soal kalau kita ada perkara yang bersangkut dengan manusia, selesaikan atas dunia supaya kita di akhirat dipermudahkan perhitungan kita, hisab kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau banyak mada sekalipun kita pahala yang kita bawa ada perkara yang terhalang, yang mana apa yang kita lakukan ketika mana dunia ada perkara sangkut dengan manusia, takkan masuk syurga selagi mana kamu minta dengan orang tersebut. Maka sebab itulah pastikan kita selesai. Sekalipun kalau kamu terpaksa merendahkan diri kamu sehingga kan kamu rasa malu kerana kedudukan kamu yang tinggi, ataupun kamu orang yang lebih tua daripada orang yang kamu kena minta maaf, maka pada ketika tersebut rendahkan diri kamu dan kamu biarkan keadaan sedemikian, pastikan kamu dapat kemaafan daripada orang tersebut. Kamu mintalah supaya selesai atas dunia, supaya kamu tak berada dalam akhirat nanti dalam keadaan kerugian. Maka inilah disebutkan kepada kita, hati-hati kita dengan sebaran dosa, kesalahan. Dosa ni tuan-puan semua, Allahu Akbar, banyak sangat. Kita ni malu sangat. Benar tak? Jadi kalau kita lihat 1443 tahun, tahun 1443 Hijrah yang lepas, Allahu Akbar, kalau kita muhasabah dalam diri kita, banyak sungguh dosa kita. Dosa maksiat pada mata kita, telinga kita, dosa pada manusia, dosa kita dengan orang lain, dosa kita dengan orang jiran kita, dosa kita dengan saudara kita, dosa kita dengan orang yang mana kita pernah jumpa. Banyak dosa kita. Dosa yang kita duduk, yang kita lakukan tersebut, jangan kita ambil mudah kita menangguh daripada minta keampunan. Jangan kita menangguh daripada minta keampunan daripada apa yang kita lakukan tersebut. Kerana apa dia? Kerana kita risau, takut-takut bila banyaknya dosa kita bertimbun tersebut, kita sampai masa tak rasa bersalah dah dosa yang kita buat.
Nak sampai masa kalaulah saat mana kamu tak rasa bersalah dengan maksiat yang kamu buat, itu di antara tanda-tanda hati kamu dalam keadaan hati yang keras. Hati kamu dalam keadaan hati yang dalam keadaan Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi cahaya pada ketika tersebut. Kalau kamu lakukan maksiat pada mata kamu, kamu lakukan perbuatan dosa pada anggota nikmat yang kamu lakukan perbuatan yang mana dilarang oleh Allah Taala, kamu tak rasa bersalah. Maka ingatlah perkara tersebut antara tanda-tanda kamu berada jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah jaga-jaga kita, hati-hati kita daripada sebaran dosa dan kesalahan. Mintalah maaf, mintalah keampunan daripada Allah. Dan kalaulah perkara tersebut ada sangkut dengan manusia, minta maaflah dengan orang yang kita pernah aniaya tersebut, yang kita pernah mengambil hak dia, supaya kita dapat selesaikan di atas dunia. Walaupun kadang-kadang kita kena merendahkan diri dan terpaksa kita minta maaf dalam keadaan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, makna kita kena minta maaf dengan sungguh-sungguh. Lakukanlah sedemikian supaya kita mendapat kelepasan di akhirat nanti tanpa kita ada perkara yang bersangkut dengan manusia. Biarlah kita dipandang rendah ataupun hina di dunia ini, asalkan kita terlepas daripada bebanan dosa pada hari kiamat nanti. Ini disebutkan kepada kita. Biarlah sekalipun kita kena buang daripada diri kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan maruah kita, dengan harta benda kita sekalipun, asalkan kita boleh selesaikan dengan manusia. Kerana kita takut kalaulah kita menangguh daripada kita minta maaf, sama ada orang yang kita pernah aniaya tersebut pergi dahulu ataupun kita yang pergi dahulu. Maka jangan kita menangguh nak tunggu nanti Syawal, nanti raya baru kita nak minta maaf. Jangan sekali-kali. 9 bulan lagi bila tentu kita boleh bertemu. Takut-takut kita ni hidup, takut tak sampai Syawal kita hidup, ataupun mungkin bulan ni bulan terakhir kita hidup, ataupun minggu ni minggu terakhir kita hidup, ataupun hari ni malam terakhir kita hidup. Kita tak yakin, tak pasti. Tak ada orang dalam dunia ni, dalam masjid ni dia boleh kata esok dia boleh hidup. Tak ada orang yang dia yakin esok dia boleh hidup. Maka sebab itulah, selesaikanlah dalam sehari. Kalaulah kamu muhasabah, kamu ada silap dengan manusia, pastikan kamu segerakan minta maaf. Kita buat silap kepada keluarga kita, adik-beradik kita, saudara kita, isteri buat silap kepada suami. Mintalah maaf supaya kita di akhirat kita dipermudahkan dalam urusan kita dihisap oleh Allah Ta'ala. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itulah dia sebutkan kepada kita, segerakanlah supaya kita tidak terlambat, sama ada orang tersebut yang kita aniaya tersebut pergi dahulu ataupun kita pergi dahulu. Kalaulah kita tak sempat, maka kita akan berhadapan dengan mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada saat tersebut, bukan harta benda yang kita kena ganti daripada apa yang kita ambil, tetapi yang kita kena ganti tersebut ialah amalan yang kita bawa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sama-samalah tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Taala, kita hidup ni sekejap sahaja. Orang yang dah mati beberapa tahun dia hidup dalam kubur tersebut, di alam kubur. Kalaulah kita fikir soal dunia itu yang utama dalam hidup kita, sedangkan dunia hanya sekejap, maka kamu akan rugi pada ketika tersebut. Kerana orang yang cerdik, bila mana dia memikirkan soal bagaimana alam yang kekal yang dia akan lalui lepas daripada ini. Kalaulah yang kita sebut soal akhirat itulah yang menjadi keutamaan dalam hidup dia, dia fikirkan bagaimana keadaan dia di alam kubur, di mahsyar nanti, maka orang tersebut insya-Allah dia akan sentiasa beringat daripada apa yang dilakukan tersebut. Mestilah dipandukan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Dia tak akan berani untuk melakukan maksiat, dia tak akan berani melakukan dosa, dia tak akan berani melakukan perkara yang mana dilarang oleh Allah Ta'ala. Tapi dia akan setiap saat tersebut, dia akan fikirkan, dia akan buat perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sama-samalah kita mohon ampun pada Allah, istighfar pada Allah. Kita bertaubatlah pada Allah daripada dosa kita sebelum Allah Ta'ala menjemput kita, sebelum ajal yang kita bertemu. Mintalah sungguh-sungguh, kalaulah kita boleh menangis, menangislah sungguh-sungguh, minta ampun pada Allah. Selagi mana Allah memberikan kita nafas lagi hidup di atas dunia, sebelum kamu tidak ada peluang lagi untuk kamu minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Minta maaflah kepada semua manusia yang kita pernah khianat, supaya kita di akhirat nanti tidak ada satu pun perkara yang bersangkut dengan manusia
dan insya-Allah itulah yang akan memudahkan kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Taala, hadis yang kita dengar ini kita boleh ambil pengajaran supaya jangan sekali-kali kita termasuk dalam kalangan orang yang bankrupt, yang muflis yang disebut oleh Nabi SAW. Perbanyakkanlah kita hendak istighfar pada Allah, perbanyakkanlah kita beramal pada Allah, yang kita boleh jadikan ia sebagai bekalan kita untuk bertemu dengan Allah. Dan jangan sekali-kali kita melakukan perkara dosa yang lebih beratnya ialah kalaulah dosa tersebut dengan manusia, kerana kamu akan berada dalam keadaan nak susah untuk kamu masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan Allah Taala pelihara kita, Allah Taala bimbing kita, Allah Taala jaga setiap langkah kita, dan mudah-mudahan amal yang kita lakukan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi sekadar itu saja, ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Allah Subhanahu wa taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'lim hadina ila siratikal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinab. Ya Allah ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah, ampunkanlah salah silap kami ya Allah, ampunkanlah ya Allah perkara yang kami buat silap ya Allah, sama ada kami sedar ataupun tak sedar ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami ya Allah, dosa ibu bapa kami, guru-guru kami, sahabat-sahabat kami, muslimin muslimat ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, pandulah kami dengan hidayah dan taufik-Mu ya Allah. Jadikan setiap langkah yang kami lalui dalam kehidupan ini ya Allah, langkah yang menambahkan iman kami kepadamu ya Allah, langkah yang sentiasa menuju kebaikan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan jadikan kami dalam kalangan orang yang bankrupt ya Allah di akhirat nanti ya Allah. Jangan jadikan kami dalam kalangan orang muflis di akhirat nanti ya Allah. Tolonglah kami ya Allah, berilah kesabaran kepada kami ya Allah. Bantulah kami ya Allah agar setiap nikmat yang Engkau berikan kepada kami gunakan dengan tujuan yang dikehendaki oleh-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami ya Allah, pandulah ya kami ya Allah, berilah kesabaran dalam hidup kami ya Allah, kuatkanlah keimanan kami ya Allah, kuatkanlah kesabaran kami ya Allah, untuk kami sentiasa melakukan taat kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah, tolonglah kami ya Allah, matikan kami mati yang baik ya Allah, jangan matikan kami mati yang buruk ya Allah. Tolonglah kami ya Allah, di saat mana kami mati ya Allah, matikan kami dengan husnul khatimah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, di saat mana kami dikebumikan dikebumikan ya Allah, Kau jadikanlah ya Allah tanah kubur kami ya Allah di antara taman-taman syurga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, di saat mana Kamu bangkitkan kami ya Allah di pada mahsyar nanti ya Allah, Kamu himpunkan kami ya bersama orang-orang saleh ya Allah. Himpunkan kami ya Allah bersama baginda Nabi SAW ya Allah. Di saat mana Kamu hisab kami ya Allah, permudahkanlah hisab kami ya Allah. Di saat mana kami berjalan ya Allah di atas titian sirat ya Allah, selamatkanlah langkah kami untuk kami menuju syurga-Mu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Allah, bagaimana Kamu himpunkan kami ya Allah pada malam ini ya Allah, himpunkan kami bersama baginda Nabi SAW ya Allah di syurga nanti. Himpunkan kami dengan para sahabat dan orang-orang saleh ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Fattah ya Alim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.